Ya Arif, oleh yang demikian saya mengulangi apa yang disebut dalam usul, iaitu nama Ya Arif pun. Saya minta maaf Datuk Betul, saya lama di mahkamah. Terima kasih. Pekan baru belajar aja, saya dah lama. Jadi pertama, gurau. Kita benar mengutuk keganasan, tetapi kita harus juga tahu bahawa punca ideologi white supremacist ini sekarang kian merebak. Trend di Eropah adalah perkembangan parti-parti berlandaskan kaum yang menentang agama Islam, menentang agama-agama lain dan menentang golongan imigran. Itu sedang berkembang dan peningkatan dukungan di kalangan rakyat juga wujud. Ada yang memberikan alasan kononnya atas alasan ekonomi, tetapi tren ini tidak terhenti. Saya tekankan tadi dengan Christchurch. Christchurch itu suatu malapetaka yang besar, tetapi ada sikap sentimen sedemikian. Rumah Putih di bawah Presiden Trump umpamanya sejak tahun 2017 telah melarang warga negara dari 7 negara Islam dari memasuki Amerika Syarikat. Walaupun perkara ini kemudian diredakan sedikit, tapi ia berpunca dari sikap prasangka buruk terhadap penganut agama Islam. Sentimen ini kemudian merebak. Di Amerika, pada tahun-tahun 2016 hingga 2017, kadar jenayah kebencian yang ditaja oleh white supremacist ini meningkat sebanyak 17%. Dan oleh yang demikian, pada hemat saya, ia terus berkembang. Seorang sarjana Palestin Kristian, Edward Said, selain dari karangan Orientalism, menyebut dalam menyangkal tesis Huntington, Clash of Civilizations, dengan menyatakan bahawa sebenarnya yang berlaku sentimen anti-agama, anti-Islam, anti-Arab, dan anti yang lain itu berpunca dari clash of ignorance, kejahilan dan kedangkalan ilmu, selain daripada sentimen anti yang keterlaluan di kalangan white supremacist. Datuk Yang Dipertua, bila berlakunya serangan Twin Tower di New York, kerajaan Malaysia, rakyat Malaysia umumnya dan umat Islam, ulama-ulama mendukung kenyataan, mengeluarkan kenyataan yang tegas, menolak keganasan dalam apa bentuk sekalipun. Tapi kita harus ingat bahawa bila berlaku malapetaka ke atas masyarakat Islam, ia tidak dihebahkan sehebat, sekeras yang berlaku bila jenayah itu dilakukan oleh umat Islam. Inilah yang membimbangkan kita, dan saya pernah sebut dalam rencana yang saya seludup dari penjara pada tahun 2001. Dengan izin, ya, kerana tidak diizinkan keluar, jadi saya seludup, saya katakan, millions of Muslims who fled to North America and Europe to escape poverty and persecution at home have become the objects of hatred and are now profiled as potential terrorists. Dan ini berpunca dari sikap white supremacist sebagai satu ideologi. Perkembangan anti-immigration dan anti-Islam itu merebak, walaupun saya harus jelaskan bahawa tidak semua jenayah yang dilakukan itu melibatkan orang Islam. Ya. Umpamanya, selain daripada masjid di Christchurch, Tree of Life Synagogue, Yahudi juga diserang, Mother Emmanuel Church, sebelum itu, Sikh Temple juga, dan Islamic Center Quebec City, dan tetapi ini tidak boleh menyangkal kenyataan Yang Dipertua bahawa kebanyakan daripada jenayah yang dilakukan itu mangsanya adalah umat Islam. Ini yang disebut oleh sarjana sebagai Islamofobia.
satu fobia terhadap Islam. Kejahilannya melampau, permusuhannya itu keterlaluan. Sebab itu kita di Malaysia umpamanya mengingatkan kedua-dua pihak bahawa untuk memberikan label kepada umat Islam atas dasar kejahilan itu tidak boleh diizinkan, seperti mana kita juga tidak boleh mengizinkan kalangan Islam mudah melabel orang lain yang tidak bersetuju atau memperakui pandangan kita. Saya sebut tadi tentang Islamofobia kerana ini sudah menjadi suatu yang sangat meluas. Di Amerika Syarikat umpamanya ada kelompok yang diketuai oleh Daniel Pipes yang memantau bukan sahaja sarjana Islam tetapi sarjana Amerika sendiri yang tidak mendukung sikap white supremacist atau yang tidak menunjukkan sikap anti-Islam ataupun anti-Palestin. Dan ini yang menyebabkan kita di sini harus lebih waspada, memantau perkembangan yang disebut perkembangan yang meningkat yang dikupas oleh majalah Guardian baru-baru ini tentang kalangan yang disebut liberal Islamophobia. Meningkatnya pandangan yang kononnya liberal tetapi sikapnya itu keterlaluan menentang akidah dan akhlak dan faham Islam. Sebab itu kita di Malaysia mengulangi kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Tun Mahathir dan kerajaan, mengutuk keganasan, melahirkan simpati dan merakamkan penghargaan. Saya sebut umpamanya pagi tadi dalam usul peranan dimainkan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern yang bukan saja tegas tetapi menzahirkan satu sikap dan pribadi dan watak yang cukup prihatin terhadap derita yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Christchurch. Tuan Dan Pertua, usul ini sudah jelas dan telah menarik perhatian rakan-rakan kita dan saya percaya rakan-rakan dari pelbagai parti boleh memberikan sokongan dengan harapan supaya clash of ignorance ini tidak berterusan. Kita dalam Islam itu menganjurkan li ta'arafu, iaitu bukan saja toleran. Li ta'arafu itu tidak bermaksud tolerance, tetapi memahami, understanding. Jadi kita akui ada perbezaan, tetapi tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh mengguris perasaan, apatah lagi kenyataan yang terkeluar karena kemarahan politik atau dendam kesumat atau apa yang disebut clash of ignorance atas dasar kejahilan. Ya Arif, oleh yang demikian saya mengulangi apa yang disebut dalam usul iaitu nama yang Arif pun. Saya minta maaf Datuk Pertua, saya lama ada mahkamah. Terima kasih. Pekan baru belajar aja, saya dah lama. Jadi pertama, gurau. Mengutuk sekeras-keras. Kedua, simpati itu harus perlu. Dan saya ingat apa sahaja cara lain, sama ada Kementerian Luar atau masyarakat dan masyarakat madani, civil society, harus lakukan untuk menunjukkan simpati kita. Dan ketiga, penghargaan. Kerana tindakan termasuk kenyataan Ketua Polis Christchurch yang sangat mengesankan dengan menunjukkan satu sikap yang jarang berlaku dalam dunia barat dalam mengenali masalah seperti ini. Tuan Yang Bertuah, saya mohon mencadangkan. Terima kasih Yang Berhormat Prof. Dickson. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kepala Batas. Silakan.